balik, rukun solat ada 13. 13 rukun solat. Perkara rukun solat ada 13. Dia 13. Tapi ada, kalau dari segi bahagian dia ada 3 bahagian. Rukun hati, qalbi, rukun qauli, rukun bacaan, rukun fi'li, rukun perbuatan. 1 qalbi, 5 qauli, 7 fi'li. Campur semua ni jadi 13. Okey. Kenapa pentingnya kita belajar rukun solat ni? Sebab rukun ni kalau tertinggal, kalau kita tinggal, solat kita tidak sah. Itu penting. Satu lagi, kalau emergency case, kita utamakan yang rukun ni. Selebihnya sunat. Jadi pentingnya kita ingat 13 rukun solat ni. Supaya kita tahu dalam solat kita tu 13 rukun ni dah buat, baru sah solat. Okay. Ini huraian tentang rukun solat. Solat, huraian. Pertama saya reka-rekan ambil yang penting je. Qiyam, berdiri betul. Berdiri betul. Okey. Kita solat fardu, saja-saja kita nak duduk, tak boleh lah. Okey. Solat duduk tu untuk solat orang sakit. Saja-saja nak baring, nak mengiring, tak boleh. Solat fardu, rukun dia adalah qiyam. Cuma bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh menunaikan solat secara itu termasuk dalam solat ketika uzur, solat kita sakit. Niat, lafaz niat. Niat yang menjadi rukun solat adalah niat yang dalam hati ketika takbiratul ihram, bukan membaca lafaz niat. Niat, rukun hati yang kita duk baca usolli fardal isya'i, yang tu sunat. Tapi hati kita sebab kita nak angkat takbiratul ihram tu, masukkan niat, masuk. Takbiratul ihram termasuk rukun bacaan, bukan rukun perbuatan. Jadi kita tengok kat sini, takbiratul ihram adalah rukun bacaan, rukun perkataan. Maka kita kena faham bahawa dia adalah kita sebut. Kita tak angkat tangan masa takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu ingat takbir yang first. Kita tak angkat tangan, kita baca ya Allahu Akbar. Sudah sah solat. Nanti masa Allahu Akbar kita niat. Okey. Kalau kita angkat tangan, kita tak baca Allahu Akbar, tak sah. Sebab yang takbir atau ihram bukan rukun buat, rukun baca. Faham? Yang seterusnya Al-Fatihah, rukun bacaan juga. Kita tak baca surah Al-Fatihah. Masalah apa? Kalau tak kita tak baca Fatihah, kita baca surah terus. Tidak. Okey. Baca Al-Fatihah dalam hati pun tidak, sebab dia rukun baca. Rukuk dan tamakninah, ini adalah rukun perbuatan, rukun buat. Tamakninah adalah berhenti seketika, sekadar bacaan subhanallah. Tamakninah ni maksudnya kita berhenti seketika. Rukuk ni rukun perbuatan. Jadi kalau kita tak baca pun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, solat kita tetap sah. Sebab rukuk adalah rukun perbuatan, rukun buat. Okey. Tapi kita bacalah semua kalimah-kalimah dalam solat itu, kita bacalah. Pahala tambah lagi. Iktidal, rukun baca, rukun perbuatan juga. Selit baca sunat. Okey. Sami-Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sujud dan tamakninah, rukun buat juga. Okey, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sunat. Duduk antara dua sujud, rukun perbuatan juga. Tapi sunat baca rabbiyal a'la wa bihamdihi. Saya akhir rukun buat. Okey, membaca tahiyat akhir satu first, dia adalah rukun buat. Duduk tahiyat akhir tu, dan baca tahiyat akhir pun rukun bacaan.
rukun juga baca. Maksudnya dia bukan macam duduk antara dua sudut. Kita duduk antara dua sudut, kita duduk je, kita tak baca. Kita tunggu imam je untuk bersolat. Kan? Kita tak baca Rabbil Firli, kita lupa. Tak apa, sah. Tapi dalam bab tahiyat akhir, dia bukan duduk je rukun. Dia baca bacaan tu pun rukun. Satu rukun perbuatan, satu rukun bacaan. Okay. Lepas tu selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, rukun bacaan. Salam yang first, salam pertama, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Dah keluar daripada solat. Kalau kita Assalamu, kita pun ketentu, maka solat itu tidak sah. Dia paling kurang Assalamualaikum, kita pun ketentu, batal wudu. Solat kita tadi sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu tambahan yang wajib sampai sini. Okay. Salam kedua lagi lah tu sunnah. Sama macam puasa ini. Takbiratul ihram, pembacaan Allahu Akbar. Kita sebut Allah Akbar, baca dalam tak jelas, tidak sah. Okay. Dan last kali tertib, kena dahulukanlah yang mana dahulu, yang mana kemudian. Dan seterusnya. Okay. Next. Termasuk sunat. Sunat dalam solat. Ini bukan bincang pasal solat sunat, tapi perkara sunat dalam solat. Okay. Tadi kita dah tahu rukun solat yang 13 wajib dibuat. Bila wajib dibuat, tak nak kena buat lah. Tak sah pada solat. Yang ni pula kita buat, kita dapat pahala tambahan. Sunat abad, bahasa mudahnya sunat yang besar. Sunat abad sangat dituntut. Kalau kita tinggal dia, kita ganti dengan sujud sahwi. Awal tadi. Nak bagi tahu dia sunat besar. Kalau yang sunat hayat, sunat yang agak kecil, kalau tak buat, kita tinggal, sengaja tinggal, tak ada masalah. Saya nanti masuk. Tapi dua-dua ni kalau kita tak buat dan kita tak sujud sahwi pula yang ni, solat kita masih sah. Itu pentingnya. Jadi penting kita hafal yang rukun 13 tu. Yang selebihnya adalah sunat. Maksudnya kalau masalah kecemasan, sakit perut ke, solat dan habis, maka buat yang rukun. Yang sunat ni tinggal. Itu salah satu. Okay. Yang pertama, sunat abad. Duduk tahiyat awal. Tahiyat awal tu sunat. Sahaja. Tahiyat awal sunat sahaja. Andai kata kita masa tahiyat awal, kita turun. Lepas sujud kedua tu, kita pun bangkit terus naik qiyam. Masuk rokaat. Bila naik atas berdiri tegak, kita baru ingat, aku tak baca, tak tutup tahiyat awal. Jangan turun lagi. Sebab ini. Sebab berdiri adalah rukun. Sedangkan tahiyat awal adalah sunat. Bila kita tertinggal yang sunat dan kita telah naik pada yang rukun, jangan turun untuk buat yang sunat. Kalau kita tertinggal yang rukun, kita ingat. Kita tertinggal yang rukun, maka yang rukun ni ganti. Sebab rukun. Kalau sunat ditinggal, kalau sempat lagi, contoh kita nak bangkit, tak sempat bangkit berdiri habis lagi, kita pun teringat, kita duduk lagi, boleh lah. Tapi kalau dah qiyam, jangan turun. Selawat ke atas Nabi dan tahiyat awal, maksudnya perihal tentang tahiyat awal ini sunat. Okay. Hati-hati terutama kalau kita imam. Okay.
Baca doa kunut dalam solat subuh. Awak kenapa tak sembahyang subuh? Aku tak nak doa kunut. Boleh. Doa kunut sunat abad sahaja. Nak doa kunut masih sah sebab dia kategori sunat. Sunat abad. Berdiri ketika membaca doa kunut sunat abad. Selawat atas Nabi dan keluarga baginda selepas doa kunut sunat abad. Selawat atas keluarga Nabi selepas sunat abad. Okay. Walaupun ni adalah sunnah abad, tapi kita buatlah yang ni. Bila tak ada masalah, memang selalu kita buat. Okay, dapat pahala sampingan. Sunat hayat ni sunat yang agak kecil. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, tidak. Tangus lepas sujud. Tangan tak sunnah. Okay, tak angkat tangan masa takbiratul ihram, tak ada masalah. Sunat. Masa nak rukuk tak angkat tangan, tak ada masalah. Sunat. Okay. Meletak tangan di kawasan perut di atas pusat. Biasa mazhab kita letak tangan atas pada pusat bawah dada. Itu mazhab kita lah. Okay, sunat tu. Baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira. Yang tu pun sunat. Okay. Jadi kalau kita jadi imam, datang ke masjid surau, imam dah baca surah selepas Al-Fatihah, kita angkat takbir, kita takbir dari orang cepat, kita tinggalkan. Kita terus baca Al-Fatihah sebab Al-Fatihah wajib, ni sunat. Okay. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah. Sunat. Imam pun baca ataupun kita solat sendiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tu sunat. Okey. Rakaat pertama dan kedua sunat kita baca surah selepas Al-Fatihah. Sunat. Baca pun baca. Ni yang saya cerita tadi. Baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud pun sunat. Duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk macam tahiyat awal yang biasa tadi. Duduk secara kaki sebelah kanan angkat berdiri, rakaat itu, lepas tu rakaat punggung kita duduk atas kaki sebelah. Itu dipanggil duduk iftirash. Pun sunat. Salam yang kedua sunat hayat. Okay. Bila kita tertinggal sunat abad tadi yang ni yang sebelah kanan, maka kita sujud sahwi. Bila sujud sahwi tu? Bila tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Jangan bagi salam lagi. Kalau nak sunat sujud sahwi, kalau nak sujud sahwi, kita pun turun sujud sahwi. Itu baca. Lepas tu Allah Akbar, duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Lepas tu turun balik Allah Akbar. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum. Ini sujud. Ada 3 sujud, sunat sujud. Satu sujud sahwi, satu sujud tilawah masa kita baca Quran, kita jumpa macam tanda bahu, dan satu lagi sujud syukur. Kita rahmat atau terlepas dari bala bencana. Okay. Saya rasa macam macam gelak-gelak awak. Saya tak dengar suara awak. Nak panggil susah. Boleh dengar lagi ya. Kalau tak dengar bagi tahu. Okay. Macam mana saya nak bincang jawab soalan ni. Okay, perkara makruh ketika solat. Okay, perkara makruh ketika solat. Makruh ni maksudnya murahkan pahala. Menahan diri daripada kentut buat itu dan buat solat. Okay, kalau solat dah nak habis, kita boleh nahan. Kan? Kalau kita sebelum solat dah rasa benda-benda macam ni, maka kita pergi selesaikan.
ambil wudu. Jadi makruh kita boleh tahan solat sampai solat kita tak khusyuk. Lagi mengangkat muka ke langit. Biasanya solat ni, masa kita solat, wajah kita pandang ke tempat sujud. Jangan mata duk melilau tengok jam, tengok baca bagi kawan kat depan. Makruh juga solat jika telah lapar, makanan tak ada. Kalau terlalu lapar, kita makan dulu. Terutama bila makanan sudah dihidang. Perkara membatalkan solat ini satu lagi yang penting selain pada rukun solat. Pertama, terdapat najis pada badan atau pakaian. Kita tengah solat, pakaian kita terperasan terkena najis, maka batallah solat tu, sebab najis tidak boleh bawa dalam solat. Tapi kena ingat, bukan batal wudu. Kita tengah solat, jatuh tai cicak, tai burung atau baju atau bahu dan sebagainya, maka solat kita batal. Tapi bersihkan tu pakai pakaian lain, tak payah ambil wudu. Ini najis lain, najis luar yang kena pada kita, bukan najis yang kita keluar daripada kita sendiri. Yang tu batal solat dan batal wudu. Kalau yang ni batal solat sahaja. Berhadas kecil atau besar, yang ni batal solat dan batal wudu lah. Tertentu sebagainya lah, ada besar yang kita belajar dalam mandi wajib. Buka aurat. Yang lelaki tercambuk kain ke, tak pernah kain tekat, kau belajar terbuka aurat, pakaian seluar dalam tak berpakai, panjang ke apa, dalam makanan solat. Berpaling dada dari arah kiblat, pusing-pusing dari kanan sampai dada terpaling di arah. Makan atau minum ketika solat, termasuk tengah solat ambil nasi makan, kan? Itu melampau sangat. Maksudnya sebelum kita solat, kita makan dan minum. Contoh berbuka puasa lah. Bila kita solat, kita tak gosok gigi atau tak berkumur betul-betul. Tengah-tengah solat keluar daripada celah gigi nasi ulam, nasi kerabu ataupun nasi sebiji. Kita pun rasa-rasa kita nasi, kita pun telan, maka itu batallah solat kita. Dan mengubah niat ketika solat. Ini hati-hati, jangan ubah niat ketika solat. Jangan pandai-pandai tengah solat, kalau kawan aku datang kejap lagi aku nak batalkan solat. Tak sempat kawan awak datang, solat awak sudah batal. Kena yakin. Bercakap cakap dalam solat ni tak semestinya bercakap. Bercakap pendek je. Aduh, kalimah yang tak ada kaitan dengan solat. Aduh. Ketawa sampai mengeluarkan suara. Tahu ada benda lucu contohnya kat dalam awak ketawa. Adalah nambah atau mengurangkan perbuatan rukun solat. Rukun solat 3 rakaat, 4 rakaat awak boleh buat. Lalu menambah solat 4 rakaat awak boleh tambah 5. Lalu menggerakkan anggota besar melebihi 3 kali. Anggota besar ni contoh tangan, bukan jari tangan. Garu gatal dekat muka, nyamuk ke, awak garu tu sampai bergerak 3 kali berturut-turut tangan awak. Kalau nak garu punya jari, bukan yang besar. Hilang akal, mabuk atau gila, tengah solat, sesat ataupun gila, batal terus walaupun satu sahaja. Murtad, na'udzubillah. Seterusnya last kali tajuk solat, hikmah kelebihan solat.
Kelebihan solat yang pertama, mengurangkan sifat angkuh dalam diri. Bila kita solat betul, kita akan sedarlah kita ni hamba kepada pencipta Allah SWT. Okay? Jadi kita mengurangkan sifat angkuh dalam diri kita. Satunya ketika kita sujud. Sujud itu sebagai lambang kita ni hamba. Melatih diri berdisiplin dan menepati waktu. 5 waktu sehari semalam. Kalau kita follow pada solat kita ni, kita melatih kita berdisiplin. Okay. Sains telah membuktikan amalan solat dapat menyihatkan badan. Ini dengan perkembangan teknologi kita pada zaman kita ini, makin banyak rahsia-rahsia solat terbongkar buat kajian oleh saintis-saintis Islam perkembangan. Cuma hati-hati, kita jangan solat sebab kita nak dapatkan sihat badan. Solat ni kerana perintah Allah. Yang ni sampingan yang kita lakukan. Solat yang sempurna dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita buat dosa, kita solat. Kita buat dosa, kita solat. Kita solat, kita buat dosa. Maksudnya, kemungkinan solat kita belum sempurna. Sebab solat ni dia boleh cegah dan security untuk kita daripada kita buat benda keji dan hati tenang dan tenang. Siapa solat tak cukup lagi 5 waktu, apa berlaku pada dia, hati gerisah ke, apa berlaku ke, dia jangan salah Tuhan lagi. Sebab dia punya perisai tak lengkap, yang agama tak komplit. Okay, best. Bukan intan permata, bukan paras rupa, pandangan